Assalamualaikum, what is up guys? Welcome back to Yusuf Sembang Kari. 2-1 permulaan kejatuhan Liverpool telah disaksikan di Selhurst Park. Unimaginable, tak dapat dibayangkan, tak dapat digambarkan. Tapi at the end of the day, apa yang dikatakan selama ni bahawa sampai mana kan Liverpool boleh meneruskan kemenangan 2-1 sampai di sini. Kerana apa? Kemenangan 2-1 kali ini bukan milik Liverpool. So honestly, kita tak terkejut guys. Sebelum game aku cakap aku expect Liverpool akan get this job done. Tapi satu benda fun fact yang aku rasa aku terlepas pandang adalah, aku dah cakap dah Liverpool Palace tak unbeaten ber 10 game lebih kurang kan. And point yang aku terlepas pandang adalah apa, yang mana aku cakap tanpa AKTK pun dia akan dapat the result yang dia akan dapat. Tapi sebenarnya aku buat kesilapan yang besar sebab game ni just menunjukkan benda yang berlawanan dengannya yang berlaku. So apa yang berlaku sebenarnya? So the fact that paling obvious, especially second half bila orang tengah kejar game, tengah cuba untuk dapatkan gol, ketiadaan AKTK membuatkan aku tengok slot kan. Aku jam, aku cakap slot pun tak tahu dah nak buat apa. Masuk KSA semua dan sebagainya. Tapi at the end of the day, like, kita semua tahu Izzak masih perlukan masa dengan teammates baru. Izzak perlukan masa untuk gel dengan teammates lagi. Kau tak boleh pressure player yang dah kena pressure dengan harga dia sendiri dengan beratus jutaan ringgit, and then kau pressure dia lagi. AKTK tak ada, kau kena buat kerja kau seorang this time around. Sebelum ni kalau kau tak perform tak apa, kau chill, take your time. AKTK ada kat belakang kau untuk push kau. But kena game yang macam ni, yang mana kau kena deliver terus, kesian lah kat Izzak kan. Sebab dah lah dia dah tak fully fit lagi, dengan sebab dia tak ada that pure ataupun full. Cari anak dia. So dengan AKTK tak ada dia punya ni lagi, AKTK tak ada Izzak tak ada pre-season lagi. So benda tu macam kau tak boleh nak terlalu harsh on dia. And yes, Selhurst Park tempat yang sukar. Game hari tu pun orang struggle dengan lawan Palace sendiri, masa Community Shield beri kemenangan. Sebab aku tak ada expectation tinggi walaupun unbeaten lama. Sebab dia yang Eze and Gehi, aku tak tahu mindset dia macam mana. Adakah mindset dia betul-betul nak stay walaupun dia captain of the team, ataupun kepala dia lah melayang ke Liverpool. Tapi dengan result ni menunjukkan kepala dia still fight for the team, because performance Palace 100% deserve untuk menang. Mana-mana orang yang tengok game semalam yang cakap yang patut menang is Liverpool, kena tengok balik game tu sekali lagi lah. And tak kisahlah kau fan neutral ke, kau fan team mana apa, kau cakap spade is a spade lah. So performance yang dibuat Palace, especially first 30 minit, kehenyakan after kehenyakan, inilah bukti terbesar kenapa kita masih tengok Mamardashvili still duduk kat bench. Walaupun performance dia masa Euro hari tu memang rocket, tapi at the end of the day, Alisson saves after stealing experience dia lagi. World Cup nak dekat, aku ingat Alisson boleh di bench macam tu. Dia tak. Game ni just membuktikan kenapa dia masih bagi aku the top goalkeeper in the world. Alisson buat masa ni lah. Sebab aku tengok save yang dia lakukan next level mat. Kalau bukan sebab dia, aku rasa Palace dah bantai at least 5 biji. Faham tak? So game semalam raise eyebrows, antaranya untuk defense Liverpool, yang mana aku rasa kita semua tahu ada sebab kenapa dia nak try cepatkan Gehi dan sebagainya, contoh kan. Sebab game ni adalah, kalau cakap soap, boleh tak bagi contoh kenapa Liverpool perlukan Gehi? This is the game. The amount of chance diorang concede memang merunsingkan fan Liverpool lah. Tu je aku boleh cakap. And game ni raise questions in terms of mana pergi Kirkes yang Bournemouth, aku tak tahu. Konate perlukan member yang boleh push dia in terms of kalau kau tak up to that level at certain games, sebab kita manusia, tak sentiasa kita boleh perform at the highest level kan. So kalau ada certain game yang kau tahu mungkin Mamat ada masalah keluarga ke, masalah fitness ke, masalah mindset ke apa, nak sub dengan siapa mat? Leo ni pun injured mat. So Ibrahim Konate jenis type of player yang bagi aku, kenapa dia boleh perform kadang-kadang dia main untuk France ke apa, sebab dia ada that guy yang belakang dia push dia. Tak kisah daripada seumpah Bekano ke Seliba ke, tak kisah, tapi dia ada that depth untuk compete. So aku rasa dia thrive under competition. Tapi kalau kena team times ni tak ada competition, Liverpool mungkin perlu get ready untuk consequences yang agak merunsingkan lah. And Bradley, tak kisahlah Bradley ke Frimpong, siapa yang main pun untuk right back Liverpool buat masa ni, so far season ni Premier League saja kita tengok 6 game, aku tak convinced lagi. Sebab setiap player yang main ada kelebihan dan kekurangan, so depends on the team yang kita jumpa. And so kalau team tu memang defensively, kita perlukan Bradley. Team yang tahu Liverpool akan control bola lebih 60% bagi Frimpong. Tapi macam game ni pun
Kalau main antara dua ni pun aku rasa performance akan tak jauh beza lah. Tu je aku boleh cakap. And game ni, one of the main reason aku rasa kenapa Liverpool concede chance after chance after chance, satu je benda yang paling menyelah sekali adalah diorang lost midfield battle. Midfield battle milik Palace. Yes, main kat home, mungkin sebab tu dia punya midfield macam rasa macam ada extra man, boleh jadi. Tapi Wharton, macam tak ada orang go for Mamat ni tau. Adam Wharton, remember the name guys, Adam Wharton. Mamat ni boss the midfield di kala mana ada Gravenberch. So saya solid lah. Patut member dapat 2 assist, dua-dua miss. Patutnya dapat gol tapi tak ada rezeki. Aku rasa yang paling aku kesian Alisson dengan Szoboszlai. Dua player ni semalam yang buat benda, semua benda yang diorang boleh buat. And diorang dah try dia punya best. And aku tak tahu lagi apa yang aku boleh minta daripada dua player ni, sebab diorang the best players semalam lah. And Mo Salah, walaupun ramai orang takkan setuju dengan aku rasa ramai orang cakap Yusof dia patut tak start, dia patut kena bench dengan KSA ke apa. Aku setuju KSA dapat deserve main, tapi aku sih berpegang mana Salah deserve juga. Sebab at the end of the day, semua orang tahu, aku tak dengar ada Salah tak involve ke apa. Sebab Salah memang role dia in the team is bagi impact bila perlu. Dia bukan player kena involve sentiasa. Dia cakap Wenger pesan kat dia apa, dia cakap Wenger pesan kat aku, yo, the best player in the world adalah dia stay concentrated whole 90 minutes. Sebab boleh jadi minit ke 89 chance tu datang. Member Andy Nketiah pun skor minit ke 87, 98. So itu adalah alasan yang aku rasa tak cukup kuat untuk kau pegang lah. So Salah aku rasa dia still patut. Cuma Liverpool kena susun macam mana nak benefit Salah lebih. Orang cakap ada ghost. Memang that's the role of Salah is ghost and finish the game and impact the game. So aku tak dengar different. Cuma satu je. Okay, ni aku rasa kita boleh persoalkan, which is the performance of Florian Wirtz. And aku rasa Liverpool kena get back to the midfield of last season lah. Experimentation of Florian Wirtz ni first guna dalam game-game Europe yang mana memang benefit dia. Sebab game Champions League dia main solid. Against team-team yang main different tempo, solid. Premier League slowly implement. Kevin De Bruyne pun ambil masa untuk adapt. Around one season kat tu fully kena unleash by Pep. So aku rasa benda yang sama. Sebab Wirtz pun datang pada German League masa sebelum dia masuk Premier League ni kan. And yes, tu pun De Bruyne pernah bau Premier League dengan Chelsea yang sebelum tu. Wirtz takkan terlalu kasar kan. Dia member pun pernah kena ACL semua. So benda-benda fizikal ni akan bagi dia trauma lagi bagi aku. So Wirtz as a super sub, aku rasa kau boleh consider. Tapi kalau kau nak terus kenyak dia dengan apa orang panggil tanggungjawab yang besar macam ni, yo, kesilapan terbesar aku rasa Liverpool boleh buat. This is it. Slot, moving on to the next one. Banyak benda dia dapat belajar pada game ni in terms of right back dia, in terms of depth, apa dia boleh buat in terms of center back. Kepercayaan dia terhadap Alisson akan meningkat. Macam dia nak susun attacking wise. Bagi aku dia kena control midfield. The main reason dia boleh menang last season game after game last minute ke apa bagai, sebab dia orang miliki the midfield. This game terkantoi sikit kat midfield, persoalan terus